topik yang ingin kita ni bincangkan penting juga untuk kita ni ketahui bersama berkenaan dengan apa tadi youth forum youth apa tadi Mahira? Youth Town Hall Brunei, itu dia. Future Ready Youth Scaling New Heights, dan kita rasa berbesar hati menerima tetamu kita pada pagi ini bersama dengan. Ya, kita perkenalkan berada di sebelah kiri Mahira, iaitu Yang Mulia Puan Nurliana Fatin binti Arifin, pengasas bersama Young Professional Network Brunei. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan juga bersama dengan Puan Nurliana pagi ini Yang Mulia Tuan Muhammad Ajrul bin Haji Mail, juga pengasas bersama Young Professional Network Brunei ya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar pagi ini, sihat? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada kami Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang ya, dan ribuan terima kasih bersama kita pada pagi ini untuk mengkongsikan Youth Town Hall ya. Ya, Brunei. Future Ready Youth Scaling New Heights. Saya sendiri kurang mengetahui Mahira mengenai dengan tajuk ini. Inilah yang ingin kita dapatkan penjelasan daripada tetamu kita ini. Betul sekali. Jadi seperti yang kita ketahui juga ya, setiap 1 Ogos ya, setiap tahun kita akan menyambut Hari Belia Kebangsaan. Jadi ini antaranya salah satu daripada acara ataupun satu pengisian yang akan diisikan di bagi bersempena dengan Hari Belia Kebangsaan. Jadi mungkin kita mulakan daripada Yang Mulia Tuan Muhammad Ajrul bin Haji Mai, mungkin dapat memulakan topik kita pada kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari 7 hari bulan Ogos ini akan diadakan Hari Belia Kebangsaan, sambutan Hari Belia Kebangsaan, yang mana sesi pagi adalah acara kemuncak dan pada petangnya adalah acara Convention Belia Brunei yang akan diadakan dari 7 hari bulan sehingga 9 hari bulan. Pada 7 hari bulan ianya akan diadakan bermula pada jam 1.30 petang dan sehingga 9 hari bulan itu pada 4.30 petang. Anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Youth Advisory Group, Majlis Belia Brunei, Young Professionals Network Brunei dan Curious Mind. Ianya akan diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, yang mana salah satu acaranya, acara yang besar, iaitu Youth Town Hall Brunei, dikendalikan bersama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Young Professionals Network Brunei. Wow, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah, itulah antara aktiviti yang bakal diadakan bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ini. 7 hingga 9 Ogos ini nanti bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas ya. Youth Town Hall Brunei. Ini dia. Kalau dapat kita saksikan di kaca televisyen, mungkin boleh menerangkan sedikit apa yang dapat kita saksikan di poster ini. Menerusi Young Town Hall Brunei ini nanti akan dikendalikan oleh siapa dan juga bersama siapa nanti? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Youth Town Hall Brunei akan itu adalah edisi yang ketiga, insya-Allah, edisi ketiga of Youth Town Hall Brunei, dan kali ini kita akan membawa bersama dua of our ministers, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan, dan kedua Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major General Retired Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, dan juga mantan yang the previous Minister of Culture, Youth and Sports juga sebelum ini. Dan juga we will also have Yang Berhormat YB Yanti binti Datuk Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman, iaitu Ahli Mesyuarat Negara dan juga pengerusi ASEAN Business Council 2021. So these are 3 of Ketani punya speakers yang akan bersama Ketani pada edisi ketiga of Youth Town Hall Brunei, di mana topik perbincangannya adalah mengenai Future Ready Scaling New Heights. Jadi pada tarikh 7 Ogos itu nanti, insya-Allah, ataupun sepanjang sehingga 9 Ogos itu. Cuma pada 7 Ogos Youth Town Hall ini akan diadakan, di mana kita akan bermula pada jam 1.30 petang sehingga dalam 4.30 petang lah. Di sebelah pagi? Di sebelah pagi tadi acara kemuncak
Hari Belia Kebangsaan perasmian dan acara kemuncak. Ya. Oh, ia akan dilakukan sebelah petang selepas acara kemuncak Hari Belia Kebangsaan bagi tahun ini. Ya, jadi memang banyak pengisian-pengisian yang penting yang akan diketengahkan nanti bersama dengan tetamu-tetamu yang ataupun bagi mereka panel-panel yang akan turut sama dalam forum ini nanti. Jadi apa antara pengisian dan topik perbincangan yang akan dibincangkan di dalam forum ini nanti, insyaAllah. Okay. So kalau kita lihat program anjuran Hari Belia Kebangsaan ini juga ada KBB Kongres Convention Belia Brunei. So under Convention Belia Brunei itu salah satu pengisiannya adalah Youth Town Hall Brunei, dan ada juga macam ASEAN Youth Forum juga masuk, and then also ada sesi forum lah. So ianya adalah what you call that kolaborasi bersama Kementerian Kebudayaan dan Sukan dan youth groups lah yang tadi Ajrul sudah memberitahu tadi ya. Kalau kita lihat di kaca televisyen ini KBB Convention Belia Brunei, mungkin boleh diterangkan sedikit? Ada QR code di sana. Sekiranya ada belia-belia, dia semestinya belia, tapi kami menyarankan kepada belia-belia yang mungkin tidak melakukan apa-apa atau sedang bercuti semasa hari Sabtu, Ahad dan Isnin, bolehlah datang beramai-ramai ke Convention Belia Brunei dengan meregister kepada event-event yang sudah tersedia melalui QR code tersebut. Kalaupun tidak terdapat QR code, boleh bersama kami boleh melihat perincian acara tersebut melalui Instagram Convention Belia Brunei. Convention dalam bahasa Melayu KONVNSYEN Belia Brunei. YBN Brunei atau Majlis Belia Brunei. Lebih senang. Jadi memenangkan kami punya target market adalah belia lah yang datang. Kami mengharapkan sebenarnya belia seramai 500 hingga 700 belia untuk memeriahkan lagi convention belia ini. Tetapi mereka perlulah mendaftar lebih dahulu sebelum datang kepada semasa acara tersebutlah. Dan juga belia-belia di sana boleh memilih apa cara yang diorang boleh datang. Ini semestinya dalam sehari itu diorang boleh datang boleh datang any of the events lah. Diorang boleh memilihkan datang satu, kan datang dua. Tapi diharapkan datang kepada semua acara tersebut lah. So banyak pengisian menarik. Berbalik semula kepada topik perbincangan tadi, mungkin ada yang ingin disambung. Okay, terima kasih. So under Youth Town Hall Brunei yang edisi ketiga ini, insyaAllah topik perbincangannya adalah mengenai Future Ready Scaling New Heights. Kalau kita ni melihat, kita ni masa ni Brunei Darussalam, kita ni punya aspirasi untuk mencapai wawasan 2035 itu is very close. Jadi even in the past few years ni kita lihat sudah kita ni membuat perubahan untuk bagi untuk nyorang membina kita ni punya belia punya readiness untuk contribute bersama kepada wawasan negara. So salah satu yang telah diungkayahkan in this past couple of years has been kita ni punya National Youth Policy which was launched last year, was it? 2019, yes, di mana banyak perubahan diadakan dan melalui polisi tersebut kita ni sudah mengeluarkan ataupun memberitahu macam mana belia kita ni patut. We need to be future ready, we need to be agents of change and things like that. Jadi that's why the topic yang kami fokuskan pada kali ini adalah untuk bagi membincangkan bersama macam mana kita ni membina belia yang akan dapat jadi future ready, who will be orang competitive globally, not just in Brunei, we are thinking globally as well. Yes, antarabangsa yang dapat berdaya tahan juga dan orang resilient. Kalau kita lihat macam mana COVID at the moment has come into our lives and it's here to stay, then we need kita ni punya belia to be very resilient to shocks and things like that. So itulah topik yang kita ni bawakan, and none other yang joining us menteri-menteri kita ni who has gone through so many life challenges in their lives as well, and dalam mereka membantu untuk membawa naik taraf Brunei
untuk petani mencapai wawasan as a whole of nation approach. Ya, betul sekali. Jadi satu platform yang cukup menarik apalagi ianya berfokus kepada belia dan ini dan kita difahamkan juga yang mana platform ini ditubuhkan bermula pada tahun 2020 ya. Yes. Jadi ini merupakan edisi yang ketiga. Apakah objektifnya sebetulnya platform ini diadakan? Okay. Maybe sebelum Ketani pergi ke objektif, Ketani mengungkap kembali lah what happened tahun lepas. Sewaktu COVID, sambutan Hari Belia Kebangsaan tidak dapat diadakan secara fizikal besar-besaran. What happened was kami Young Professionals Network pada masa itu adalah berkolaborasi bersama dengan Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk mengungkayahkan Youth Roundtable Brunei online, secara virtual pada waktu itu pasal bulan Julai kami rasa. So we just wanted to bring together belia. How do belia feel about the current status quo, what is important bagi mereka and all that. So out of that youth roundtable itu hiduplah idea untuk mengungkayahkan youth town hall. So town hall ini sebenarnya objektifnya adalah untuk memberi peluang kepada Ketani punya belia untuk participate actively ke national development agenda Ketani. So one of the things yang kami memang find out lah sewaktu youth round table itu adalah belia Ketani ini begitu bersemangat mau untuk bersama macam mana, how can I contribute to wawasan negara? What can I do? And things like that. So that's why we thought, okay, why don't we, create a youth town hall where perbincangan itu bukan saja one-sided. Usually kalau forum Ketani akan biasa mendengar arah pihak speakers. Ini adalah two-way conversation. So memang youth town hall itu di-create macam itulah. Yes, and then also untuk menggalakkan pendekatan whole of nation approach as well. That's why macam speakers yang biasa arah youth town hall ini adalah unik lah kalau Tani lihat dari segi where they come from as well ya. And then also untuk memberi penglibatan Ketani punya belia ni sebagai rakan kongsi pembangunan. Not just recipient to development, but sebagai rakan kongsi pembangunan. Yes. So that was how Youth Town Hall came about, and itulah objektif Youth Town Hall Brunei. Alhamdulillah. Ya, ini kali ketiga diadakan. Mudah-mudahan akan berterusan ke depannya. InsyaAllah. Sama-sama kita ni membangun muda belia orang-orang kita ni untuk berfikiran jauh ke hadapan. Tambahan lagi kita ni memang sangat-sangat memerlukan muda belia yang siap siaga masa depan, insya-Allah ya. Jadi siapa saranan hadirin dan juga hadirat yang akan menghadirkan diri ke majlis tersebut? Belia-belia di antara umur di antara 15 hingga 35 tahun, tapi kami dah melimit lah sampai 35 tahun. Pasal apa? Selepas 35 tahun diorang itu juga menjadi mentor belia. Boleh juga datang untuk memberikan sedikit pandangan ataupun bertanyakan sebarang soalan semasa forum ataupun youth town hall tersebut yang diadakan pada 7 hari bulan ini. Jadi dalam sama-sama kita ni masih lagi berhati-hati dengan penularan wabak COVID-19 ini, mungkin ada sebarang sukatan mengenai dengan kehadiran SOP ataupun sebagainya. Buat masa sekarang kami melimit partisipan sampai 500 orang saja. Yang mana SOP seperti biasa dari Kementerian Kesihatan akan kami laksanakan seperti QR code dan temperature check as well. Jadi kami menyarankan kepada orang ramai sebelum datang kalau boleh meregister online melalui QR code yang dipaparkan melalui televisyen ataupun boleh mengikuti kami di Instagram YPN Brunei ataupun Convention Belia Brunei lah. Alhamdulillah. Dan kalau kita melihat perbandingan penyertaan daripada peserta, kalau sebelum ini tahun-tahun sebelum ini cuma 400 lebih 400 peserta, dan kalau kita melihat sekarang ini semakin meningkat kepada 700 peserta. Alhamdulillah. Walaupun peserta fizikal mungkin dalam 500, insya-Allah kalau tiada halangan akan kami bukakan kepada online platform as well lah. Tapi we will announce it in the coming days. Sebenarnya the last session the youth town hall yang kedua yang we hosted bersama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Amin, Yang Berhormat Datuk Mutalib dan juga Yang Berhormat Datuk Aminuddin Ihsan juga, kami adakan both virtual dengan online. So we had dalam 500 lebih peserta. So we know we can
go up higher. So we hope that beliau akan merebut peluang ni untuk orang be able to engage bersama dengan Ketani punya menteri-menteri dan also member of Ketani punya Legislative Council juga. Sebab belia Ketani pun ada di luar negara masa ni, di Kuala Lumpur, UK. Jadi we want to tap them as well to join in the conversation. Kalau diorang akan bertanya soalan pun kami bukakan Slido. Jadi we are being very inclusive lah to belia-belia. So kalau kami dapat share sedikit lah sementara tadi ada sedikit waktu. Last Youth Town Hall itu memang dia punya discussion very engaging. Memang we had to exceed time sejam lebih. We had to go over the time because questions yang Ketani ada daripada para belia Ketani, not just question but also comments daripada para belia Ketani kepada menteri-menteri Ketani pada waktu itu terlampau banyak. Even dalam Slido, we had to collect lebih daripada 200 questions. Dan semua dapat di-answer, tetapi question satu adalah important untuk Ketani mengetahui apakah yang belia Ketani fikirkan. What more can we do? Antaranya solusi juga ya. Dengan cara yang demikian, kita dapat mendengarkan permasalahan belia pada masa kini. Dan sedikit sebanyak mungkin nanti boleh dijawab oleh para panel yang menghadirkan diri pada majlis tersebut. Kalau berinteraksi menerusi media sosial, macam mana agaknya nanti mungkin ada soal jawab menerusi platform tersebut lah ya. Peluang kita ni bagikan secara online juga ya. Betul sekali. Baik, sebelum kita ni berpisah, banyak lagi ni yang ingin kita ni ketahui. Pembuat pendaftaran tadi sudah ada tadi kita ni posting melalui QR code. InsyaAllah ada kesempatan nanti kita akan cuba untuk post kembali post tersebut. Jadi selepas Youth Town Hall Brunei ini apa kegiatan seterusnya ataupun majlis seterusnya diadakan? Ada diadakan beberapa forum secara alam maya memandangkan negara-negara lain pun adalah dan masa ini COVID. Antaranya ialah Iqbal Damit daripada Persatuan Hand for Hand akan membincangkan macam mana akan start off the organisation. Dan juga yang the highlight of the day pada hari Ahad, Leading in a Time of Uncertainty bersama Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, forum bersama beliau yang mana akan membincangkan macam mana beliau boleh masih dapat berdepan dengan beliau dengan situasi masa ini dengan begitu tenang sekali. Dan juga ada berusaha komedi juga akan turut serta dalam acara tersebut. Dia payah berbayar masa ni. Dan juga Think Outside the Box, Execute Inside the Box bersama Yoris Sebastian, pengasas OMG Consultant dan Inspigo. Very inspiring person. Beliau telah pun membuat platform sendiri di Indonesia as an education platform. Sebenarnya banyak lagi tu sebenarnya pengisiannya. You also have ASEAN Youth Forum included inside. We have youth talk show. So macam mana bis orang dapat get access to the program? To get access, programnya ada disediakan melalui QR code ataupun link yang telah kami sediakan di media-media sosial kami. Jadi kalau akan membaca apa background diorang, profilnya, macam mana orang yang ni susulnya, boleh melalui QR code itu ataupun boleh layari Instagram kami di Convention Belia Brunei, YPN Brunei dan juga Majlis Belia Brunei. Alhamdulillah. Nampaknya masa sangat mencemburi kita. Bapak kita ucapkan terima kasih kepada Muhammad Ajrul bin Haji Mail dan juga Puan Nurliana Fatin binti Arifin. Terima kasih sekali lagi. Kita harapkan semoga acara yang akan berlangsung ini akan berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.